أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih lagi dengan rahmat kasih sayangnya memberikan peluang kepada kita untuk kita duduk seketika sementara mungkin sedang baru selesai mengaji ataupun berzikir setelah selesai kita solat maghrib. Di mana pun berada, saya mengharapkan mudah-mudahan dengan limpahan kasih sayang Allah, dengan rasa semangat setelah mengharungi hari Jumaat, pada hari yang penuh Sayyidul Ayyam ini, kita dah berzikir banyak, kita dah berselawat kepada Nabi banyak, kita dah banyak baca Quran, infak sedekah, memanfaatkan hari Jumaat. InsyaAllah kita harapkan apa yang penting, wa amalan mutaqabbalah. Kita minta pada Allah Ta'ala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan ataupun menerima segala amalan-amalan yang telah kita lakukan. Seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang kita mulakan pada minggu yang lalu, kita nak melihat dan merenung beberapa perkara yang telah ditinggalkan oleh karya Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Jadid Hayatak ataupun diterjemahkan dengan Hiduplah Untuk Hari Ini. InsyaAllah mudah-mudahan pada minggu yang lalu kita telah melihat dalam bab yang pertama disebutkan kepada kita ada beberapa fasa ataupun ada beberapa perkara yang penting. Dalam bab yang pertama diberikan tajuk perbaharuilah hidupmu, perbaharuilah hidup kita. Dan kalau tuan-tuan masih ingat lagi bagaimana Syekh Muhammad Ghazali sebutkan kepada kita, jangan tunggu momen-momen tertentu untuk kita nak perbaharui diri kita, untuk kita nak lakukan perubahan dalam diri kita. Saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada perempuan tuan-tuan yang mungkin baru bersama dengan kita. Saya jawab salam-salam tuan-tuan dan perempuan dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alu-alukan lagi, jom tuan-tuan dan perempuan kita terus share Klinik Ngaji Qubat Center ni supaya bertambah kebaikan-kebaikan, supaya dapat disebarkan lagi kebaikan-kebaikan ini agar insya-Allah mudah-mudahan manfaat kita insya-Allah mudah-mudahan dapat kita sama-sama raikan. Pada minggu yang lalu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam kitab Jadid Hayatak ataupun dalam kitab Perbaharuilah Hidup ni, Syekh Muhammad Al-Ghazali sebutkan kepada kita tentang jangan menunggu momen untuk kita nak perbaharui hidup kita. Jangan kita menunggu momen, maksudnya jangan tunggu waktu-waktu tertentu ataupun jangan tunggu peristiwa-peristiwa tertentu. Sebab kita sangat yakin dan percaya ada manusia-manusia yang menunggu waktu-waktu tertentu untuk melakukan perubahan dalam diri. Syekh Muhammad Ghazali sebutkan kepada kita dalam mukadimah, kalau tuan-tuan ingat saja saya nak ulang semula ni, sebagai kita buat ulang kaji sikit. Dalam hidup manusia ni sekurang-kurangnya ada 3 waktu. Waktu semalam, waktu masa depan, waktu esok dan waktu hari ini. Waktu semalam yang selalu disedihkan, waktu masa depan yang selalu digelisahkan sehingga tidak memanfaatkan waktu sekarang. Jadi waktu semalam yang telah jauh meninggalkan kita, waktu minggu depan ataupun waktu hadapan yang belum tentu pasti milik kita, kata Syekh Muhammad Ghazali kepada kita, manfaatkan waktu yang sedang kita kecapi sekarang ini. Memanfaatkan waktu inilah yang akhirnya kita nak cuba memperbaharui hidup kita, memperbaharui diri kita, siapa pun kita kenal diri kita, bagaimana tahap hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah kita nak mengambil bab yang pertama ini. Kita dah baca pada minggu yang lalu, jangan tunggu momen-momen yang tertentu. Kita penuhi jiwa kita dengan harapan dan kesedaran. Malam ini dalam subtopik bab yang pertama ni, memperbarui hidup,
dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuh sama-sama tuan-tuan, kita rasakan perasaan yang penuh berdosa, kita rasakan diri kita yang penuh dengan titik-titik hitam. Kita nak mulakan hidup kita ini dengan bertaubat. Ini juga dirakamkan oleh Syekh Muhammad Ghazali dalam kitabnya. Saya nak mulakan malam ni tuan-tuan, jom sama-sama kita lihat. Dulu kita buat kelas ataupun kita sama-sama mentadabur. Malam ni tuan-tuan, kalau ada mushaf bersama dengan kita, boleh tengok dalam surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ni juzuk yang ke-24. Surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Allah sebutkan kepada kita. Kalau tak ada, mungkin tuan-tuan, Ustaz, saya tengah tengok handphone ni. Quran dalam handphone, susah lah nak tengok. Tak apa, saya bacakan untuk tuan-tuan. Ni sebagai kita nak kata, saya nak bagi ayat sebagai nak memasakkan kita punya hujah-hujah ataupun kita punya huraian pada malam ini. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah Az-Zumar ayat 53. Apa Allah sebut kepada kita? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah sebutkan kepada kita, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, asrafu. Allah sebut kepada kita, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah sebutkan kepada kita, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa, sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Subhanallah tuan-tuan. Kita baca ayat ni, Allah mulakan, kalau tuan-tuan baca dalam tafsir, Allah masih lagi menyeru, hebat Quran, Allah masih lagi menyeru orang-orang yang berdosa dengan ya ibadiyalladzi, wahai hambaku. Subhanallah. Tengok, Quran menggunakan perkataan ya ibadiyallazina asrafu, wahai hambaku yang telah melampaui batas, wahai hambaku yang telah melampaui batas, yang telah buat maksiat. Allah masih lagi menggunakan ibadi, wahai hambaku. Lunaknya Allah Ta'ala nak panggil kita dengan panggilan supaya nak bersegera bertaubat kepada Allah. Ini juga ulama tafsir kata, tengok dalam diri kita. Bagaimana panggilan kita terhadap orang-orang yang telah mungkin melanggar garis panduan hidup kita. Adakah kita mencaci maki mereka? Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kepada kita, walaupun ada orang yang berdosa, walaupun ada orang yang telah melampaui batas, kita letakkan mereka ini madu'u kita. Kita letakkan mereka ini manusia yang perlu dibimbing ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ini dalam tajuk memperbaharui hidup dengan taubat, ayo sama-sama kita selami apa yang cuba Syekh Muhammad Ghazali nak sebutkan kepada kita. Baik, bagi tuan-tuan yang perempuan yang ada kitab, ada buku, dalam buku terjemahan ini, muka surat 39. Kita baca sama-sama. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kesempatan pada setiap pagi untuk memperbaharui kehidupan kita. Setelah beristirahat daripada penat pada hari sebelumnya, kita mula bergerak kembali bersama dengan terbitnya matahari pagi yang baru. Pada detik-detik istirahat, kita mungkin telah bertanya kepada diri, berapa kali aku tergelincir ketika berjalan? Berapa kali aku cenderung mengikuti egoku? Berapa kali aku lakukan perbuatan hina? Berapa kali rasa bingung menyesatkanku sehingga aku rasa hancur dan terhina? Subhanallah. Tengok. Yang pertama, Syekh Muhammad Ghazali, kalau ingat lagi pada minggu yang lalu, turut sama pengarang minta kita bermuhasabah sebenarnya. Muhasabah untuk kita perbaharui. Manusia yang hebat, manusia yang merenung ke dalam dirinya, apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dimuhasabahkan. Kata Syekh Muhammad Ghazali dalam memperbarui hidup dengan taubat ini, adalah bila Allah bangunkan pagi-pagi, akhirnya syukur kepada Allah, akhirnya memikirkan bagaimana untuk merubah hidup dengan lebih baik. Dengan persoalan-persoalan ataupun kita panggil monolog lah. Monolog harian kita, berapa kali dah kita melanggar perintah Allah. Mungkin ini juga, tuan-tuan, mungkin ada yang amalkan pada malam hari. Pada malam hari mungkin merenung sebelum tidur tu, sebelum melelapkan mata, setelah selesai membaca doa, setelah selesai membaca al-mulk dan sebagainya, ada yang berfikir, merenung, apa dosa hari ni? Mulut ini ada terlepas cakap tak hari ni? Bagaimana hubungan kita dengan manusia? Macam mana hubungan dengan anak isteri hari ni? Macam mana hubungan dengan kejiranan hari ni? Kalau solat kita dah cantik, kalau kita dah bersedekah, berinfak cantik, baca Quran dah laju hari ni, baca Quran dah cantik dah, macam mana hubungan dengan jiran? Ada tak menyakiti hati jiran?
Kucing-kucing kita bagaimana ni? Ada tak kucing-kucing kita menyakiti hati jiran tetangga? Ada tak suara-suara TV di rumah kita menyebabkan jiran kita terganggu? Ini tengok keindahan yang Islam letakkan supaya ibadat yang kita lakukan kepada Allah menghasilkan hubungan yang baik sesama manusia. Ini perbaharui dengan monolog-monolog. Berapa kali melakukan perbuatan yang hina, kita memikirkan. Akhirnya, saat datangnya pagi, kata Syekh Muhammad Ghazali, kita perbaharui hidup dan membangun kembali jiwa yang dipenuhi cahaya harapan dan kesedaran. Besok pagi, anda Allah Ta'ala panjangkan umur saya, panjangkan umur kita semua. Bangun pagi, Alhamdulillah, syukur pada Allah, perbaharui kehidupan kita dengan cahaya kesedaran. Suara kebenaran akan memanggil-manggil dari setiap tempat agar orang yang sesat segera mendapat petunjuk dan orang yang lalai segera memperbaharui hidup. Nabi SAW bersabda, apabila telah tiba separuh malam atau sepertiganya, Allah turun ke langit dunia hingga terbit fajar seraya berfirman, adakah orang yang meminta kepadaku? Adakah orang yang berdoa kepadaku? Adakah orang yang memohon ampunan kepadaku? Subhanallah, tuan-tuan. Hadis riwayat Muslim ini setiap malam akan berlaku sebegini. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada manusia yang bangun pada malam hari di sepertiga malam. Saat kita meminta kepada Allah, Allah akan makbulkan. Saat kita berdoa kepada Allah, Allah akan makbulkan. Bila kita minta ampun pada Allah, Allah Ta'ala akan menunggu keampunan. Allah Ta'ala akan memberikan keampunan demi keampunan. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sebagaimana dalam surah Az-Zumar disebutkan tadi, innahu huwal ghafurur rahim. Allah bersifat dengan ghafur, pemberikan keampunan. Manusia, kalau kita selalu minta pada manusia, mungkin manusia agak rasa kenapalah selalu minta dengan aku. Perbuatan sifat manusia. Bila selalu minta, mungkin menimbulkan satu sifat yang kita tak senang sesama manusia. Tapi sifat Allah Subhanahu wa taala ini kena minta dan Allah suka bila manusia senantiasa meminta keampunan balik kepada Allah. Dan banyak lagi ayat-ayat Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cintakan manusia yang bertaubat. Rasakan keindahan. Motivasi Quran bagi orang yang bersalah, bagi orang yang berdosa, yang balik kepada Allah, perbaharui hidup dengan taubat, keindahan akan dapat dirasakan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, waktu yang paling dekat antara hamba dan Tuhannya adalah pada sepertiga malam terakhir. Saya tanam azam, tuan-tuan kita sama-sama tanam azam. Ni, habis saja kuliah kita ni pukul 9 nanti, mudah-mudahan kita tanam azam. Kita nak jadi manusia yang melazimi, menadah tangan, memohon kepada Allah di sepertiga malam. Kita nak bangun pukul 4 pagi, ataupun mungkin susah nak bangun, kita bangun pukul 5 pagi tuan-tuan. Bangun pukul 5 pagi, ikut step masing-masing. Kalau tuan-tuan, saya yakin dan percaya ada tuan-tuan dan perempuan yang dah melazimi bangun pukul 4 pagi, silakan. Tidak ada masalah. Tapi mungkin ada di antara kita mungkin yang baru saja, yang mungkin baru nak biasa-biasa bangun. Tak ada masalah tuan-tuan. Bangun pukul 5 pagi. Atau mungkin yang susah lah ustaz, pukul 5 pun susah mengantuk. Biasa-biasakan bangun pukul 5:30 pagi. Yang penting sebelum subuh, bangun. Ikut step sedikit demi sedikit. Bangun, duduk dulu. Kan? Esok up sikit. Yang penting untuk kita mengecapi waktu sepertiga malam ini, akhirnya kita berdoa kepada Allah. Bermunajat kepada Allah, bertahajud kepada Allah. Kita menadah tangan, ya Allah, sebab kita yakin dan percaya. Allah sebut dah ni, siapa yang minta akan aku berikan, siapa yang berdoa akan aku makbulkan, siapa yang minta ampun akan aku berikan keampunan. Ini seolah-olah tawaran daripada Allah. Kenapa masih lagi kita memejamkan mata? Masya Allah. Ini untuk saya juga tuan-tuan yang bercakap. Ini antara motivasi yang boleh kita buat bila kita bangun pagi-pagi, tengok jam baru pukul 5. Akhirnya ini bermain di telinga kita. Allah Ta'ala sedang menunggu doa kita. Allah Ta'ala sedang menunggu kita meminta keampunan. Allah Ta'ala sedang meminta untuk dimakbulkan. Akhirnya kita bingkas bangun, berdoa kepada Allah. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab Al-Azkar, karya Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi susun kepada kita doa-doa. Ada doa yang walaupun kita tidak solat sekalipun, kita bangun terjaga di tengah malam, kita berdoa dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma firli. Dan ada beberapa doa lagi yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Apabila kita mampu mengingati Allah pada waktu-waktu seperti itu, lakukanlah. Kata Syekh kepada kita, bila kita mampu ingat Allah pada waktu itu, lakukanlah. Walaupun kalau kita dah tak larat sangat, mungkin ada yang bekerja malam ini. Di mana pun berada, mungkin ada yang tengah bekerja malam ni. Besok pagi susah nak bangun dan sebagainya. Susah nak bertahajud.
terjaga pada pukul 5, mengantuk sangat-sangat, ingat Allah, istighfar, lakukanlah. Di atas sisa-sisa masa lalu yang baru atau telah lama berlaku, kita masih dapat membina masa depan. Yakinlah tuan-tuan, yakin. Mungkin masa dulu kita banyak melakukan kesilapan, atau bukan kata dulu, sekarang pun masih lagi melakukan kesilapan. Ingat Allah untuk balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih ada, walaupun manusia mencemuh kita. Manusia kata kita tiba-tiba nak jadi baik, tiba-tiba dah bila-bila dah pergi klinik mengaji Kubat Center ni, konon-konon nak jadi ustazah pilihan lah tu. Nak jadi ustaz pilihan lah tu, nak nampak soleh lah tu tuan-tuan. Walaupun manusia mencemuh kita, biarkan. Sebab kita yakin dan percaya nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak dapat redha Allah lah. Biarlah seluruh penduduk bumi benci kita. Bila kita buat kerja yang diredai oleh Allah, andai itu yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mengecapi kenikmatan, ketenangan disebabkan perkara-perkara yang kita lakukan tersebut. Di atas sisa-sisa masa lalu yang baru yang telah lama berlaku, kita masih dapat membina masa depan. Jangan dirisaukan oleh perasaan banyak berdosa. Seandainya dosa kita setinggi gunung atau laksana buih di lautan, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni. Tuan-tuan baca dalam kitab Ibnu Daibak, amalan-amalan penghapus dosa. Banyak tuan-tuan, dah diterjemahkan dah. Kitab Ibnu Daibak tu, amalan-amalan penghapus dosa. Ada banyak amalan-amalan, lihatlah luar biasa hebatnya dalam agama kita. Ada banyak amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa. Akhirnya kita beristighfar kepada Allah. Kita Rabbana zalamna anfusana. Kalau malam ni tuan-tuan, kalau kita dah melazimi istighfar ni banyak kelebihan. Saya pernah kongsikan dulu, kalau kita dah istighfar ni satu perkara yang general, yang luas. Kita istighfar. Nak lebih spesifik, kita Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lebih spesifik sebab bila kita ingat Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, aku zalimi diri aku, ya Allah. Mata yang sepatutnya tengok tempat yang baik, kita tengok tempat yang tak baik. Akhirnya kita menzalimi mata kita. Mulut yang sepatutnya cakap benda baik, kita cakap benda yang tak baik. Kita sedang menzalimi mulut kita. Akhirnya Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, aku zalim kepada diri aku, ya Allah. Ya Allah, mulut aku sepatutnya cakap benda baik, aku cakap benda tak baik, ya Allah. Mata yang sepatutnya tengok benda baik, aku tengok benda tak baik, ya Allah. Telinga, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana, kalau kau tak ampunkan aku, wa tarhamna, kalau kau tak kasihi aku, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, aku takut aku jadi orang yang rugi di akhirat kelak, ya Allah. Biar rugi di dunia, jangan rugi di akhirat kelak, tuan-tuan. Dia tetap akan memberikan keampunannya. Yakin dan pastilah Allah Ta'ala akan memberi keampunan kepada kita. Lau fa'altum khataya hatta mala'atis sama' summa nadimtum fataballahu alaikum. Kalaulah dosa banyak sangat-sangat. Lau fa'altum khataya hatta mala'atis sama' sehingga penuh langit buat dosa. Summa nadimtum. Kemudian kamu bertaubat kepada Allah. Allah akan memberikan keampunan kepada kamu. Allahu Akbar. Timbunan dosa masa lalu tidak boleh menghalang kita untuk kembali ke kebenaran. Tuan-tuan baca dalam kitab Riyadhus Salihin. Di sini pun ada kan. Mungkin Ustaz Fahmi atau Ustaz Usni baca kitab Riyadhus Salihin. Pada bab taubat diberikan kisah kepada kita. Kita mungkin pernah mendengar kisah manusia yang telah membunuh 99 orang. Dirakamkan dalam hadis, diletakkan dalam kitab Riyadhus Salihin. Bagaimana manusia yang telah membunuh 99 orang, tuan-tuan. Orang, bukan binatang, bukan nyamuk. Tuan-tuan, kita dah bunuh berapa orang? Dah bunuh 99 orang, pergi berjumpa dengan seorang lagi, dia pun kata tak boleh nak dapat keampunan, dia bunuh 100 orang. 100 orang telah dibunuh. Pergi jumpa dengan seorang syekh lagi. Maka apa yang menghalang kamu? Dalam hadis direkodkan, apa yang menghalang kamu untuk mendapatkan keampunan Allah? Subhanallah. Walaupun dah membunuh orang, manusia ini dirakamkan dalam hadis, masih lagi mendapat rahmat Allah, masih lagi mendapat keampunan Allah. Kita mungkin banyak tergelincir, mungkin dah bertaubat, mengulang dosa, balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenang semula dosa-dosa kita. Akhirnya kita meminta keampunan kepada Allah. Timbunan dosa masa lalu tak boleh halang kita untuk kembali kepada kebenaran. Dalam hadis qudsi, kemudian dirakamkan surah Az-Zumar sebagaimana yang saya bacakan tadi, saya terus kemudian dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai anak Adam, apabila kau berdoa kepadaku dan memohon keampunanku atas dosa-dosamu, aku akan mengampunimu
dan aku tidak peduli betapa banyak dosamu. Subhanallah. Wahai anak Adam, bahkan seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, lalu kau meminta keampunan, aku akan mengampunimu. Dan aku tidak peduli, wahai anak Adam, bila kau mendatangiku dengan kesalahan sepenuh bumi, lalu kau mendatangiku dan tidak menyekutukanku, aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh itu pula. Subhanallah, tuan-tuan. Keampunan Allah untuk saya, untuk kita. Maka kita yang berdosa, kita yang banyak melakukan kesilapan, akhirnya kita duduk termenung memikirkan, Ya Allah, Ya Allah, janganlah kau ambil nyawa kami ini, Ya Allah, sebelum kau ampunkan dosa-dosa kami. Hadis ini dan hadis-hadis seumpamanya bagaikan seteguk air yang mampu menghidupkan harapan dan membangkitkan semangat untuk kembali menuju Allah Subhanahu Wa Taala setelah melalui masa-masa suram yang penuh dengan noda. Tuan-tuan, hadis-hadis sebegini, ini hadis motivasi kepada kita untuk kita bangkit. Ya, kita berdosa, tak perlu nak cerita pada orang lain, tak perlu kita nak confess kan, tak perlu kita nak panggil adik-beradik kita, tak perlu. Biarlah kita cerita dengan Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala sembunyikan aib-aib kita. Minta Allah Ta'ala tutup aib-aib kita. Minta Allah Ta'ala janganlah diungkit lagi kisah-kisah lama kita ni di akhirat kelak. Kita mulakan hidup baru, sebab tu dikatakan dalam kitab ni, perbaharui hidup dengan taubat. Kisah-kisah yang lama, ya, sebagai manusia kita terasa, sebagai manusia kita rasa ada sekelumit perasaan, tapi simpan perasaan itu untuk benar-benar bermohon kepada Allah, taubat kepada Allah. Tuan-tuan bacakan dalam kitab Riyadhus Salihin, disebutkan juga kepada kita, ada syarat-syarat taubatnya. Syarat taubat dimulakan dengan meninggalkan, kemudian menyesal, kemudian tidak melakukan semula, berazam untuk tidak melakukan dosa tersebut. Bermula dengan kita tinggalkan, bermula dengan menyesal, kemudian kita berazam. Ini antara syarat-syarat taubat. Bila bersangkut dengan manusia, akhirnya kita merujuk kepada manusia yang lain pula. Tuan-tuan, saya tidak faham mengapa ramai yang tidak memilih untuk terbang mendatangi Allah. Digunakan istilah terbang, tuan-tuan, dalam terjemahan ni. Tidak memilih untuk terbang mendatangi Allah Subhanahu Wa Taala dengan sayap-sayap cinta dan kerinduan. Mengapa mereka sebaliknya lari menghindarinya kerana takut terhadap murkanya? Walaupun ayat-ayat kemurkaan Allah ya banyak. Innallaha syadidul iqab. Innallaha, banyak ayat-ayat yang berbentuk hukuman dan sebagainya. Tapi lebih banyak juga ayat-ayat Allah yang bersifat penyantun, yang bersifat penyayang, yang bersifat menerima. Ya ibadiyallazina asrafu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, kenapa kita tidak memilih untuk terbang, memberi dengan sayap-sayap cinta, mendapatkan kerinduan Allah Ta'ala, mendapatkan kasih sayang Allah Ta'ala? Kenapa kita menghindari dengan takut kepada kemurkaannya sahaja? Sungguh, ketidaktahuan mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala dan agamanya menjadi sebab muncul kesuraman pada jiwa dan hilangnya harapan. Kenal Allah, tuan-tuan. Sebab itu kita pelajari, kenali Allah Ta'ala, kita baca Quran, kita pelajari tauhid. Akhirnya kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kenal Allah, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Dalam hadis sebut, barang siapa yang ada perasaan cinta, rindu, kasih nak bertemu dengan Allah, Allah pun rindu dan kasih untuk bertemu dengannya. Akhirnya kita nak wujudkan perasaan rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menurunkan belas kasihannya jika manusia tidak berprasangka baik kepadanya. Sesungguhnya kebaikan dan belas kasihan Allah merupakan sebahagian dari tanda-tanda kesempurnaannya. Nak sangka baik dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Ini antara cabaran kehidupan kita. Sangka baiklah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Ta'ala berikan, takdirkan kepada kita, maka sangka baik dengan Allah Ta'ala. Allah takdirkan kita hidup sedemikian atas apa yang kita telah usahakan dah buat dah yang terbaik, tapi masih lagi akhirnya kita sangka baik dengan Allah. Pasti ada sebab musabab, ada hikmah-hikmah yang tersembunyi yang pasti akan ada jawapannya suatu hari nanti. Baik. Perjalanan hidup manusia menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakannya untuk memuliakan dan membimbing, bukan untuk merendahkan dan menghinakan. Dalam surah Al-A'raf ayat 10 hingga 11. Dan sungguh kami telah menempatkanmu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tapi sedikit kali kamu bersyukur. Dan sungguh kami telah menciptakanmu, lalu membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita,
menunjukkan kita mencipta, bukan mencipta dan membiarkan, tapi mencipta dan memuliakan dan membimbing pula manusia. Akhirnya kita dengan menggunakan akal kita yang waras untuk kita memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, memikirkan keesaan Allah, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menjadikan semakin kita akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi manusia, agama berfungsi sebagai pengikat kepada perbuatan dan hubungan mereka berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan. Baik. Tujuan agar mereka hidup di dunia dengan kehidupan yang bersih daripada kezaliman dan kebodohan. Tujuan kenapa ni? Tujuannya supaya kenapa diikat dengan prinsip kebenaran ni? Supaya manusia ini bersih daripada tidak melakukan kezaliman-kezaliman. Andai melakukan kezaliman pun masih lagi ada ruang untuk melakukan taubat kepada Allah. Bagi jiwa manusia, agama serupa makanan. Bagi tubuh yang berfungsi menjaga kelangsungan hidup dan keberadaannya. Dengan syariat, Allah Subhanahu wa taala akan bersama kedua orang tua melawan perilaku derhaka anak terhadap orang tua. Bersama orang yang dizalimi menentang kezaliman, dan bersama setiap orang menentang orang tindakan yang dapat merosakkan kehormatan harta atau darah. Apakah mungkin ajaran seperti ini memberatkan dan menyengsarakan manusia? Dengan agama, tuan-tuan. Dengan agama, akhirnya Allah membela. Bila ada ibu ayah yang mungkin diderhakai oleh anak-anak, agama Allah Ta'ala akan membela. Bila ada orang yang dizalimi di dunia, yakinlah dan percayalah Allah Ta'ala akan membela kita di akhirat kelak. Bila ada sesuatu perkara yang kita rasa tidak puas hati di dunia, tapi dengan keyakinan kepada agama Allah, perbaharui hidup dengan merapatkan diri kepada Allah, maka ini antara perkara-perkara baik kepada kita. Bukankah itu semua merupakan perwujudan belas kasihan dan kebaikan? Disebutkan kepada kita. Bukankah perkara-perkara ini menunjukkan Allah sangat baik, Allah sangat kasih dan akrab dengan hamba-Nya? Apabila kemuliaan Allah Subhanahu wa taala membebankan ke bahu manusia sejumlah ibadah agar mereka memuji kekuasaannya dan mengingat hak-haknya, apakah mungkin semua bentuk ibadah itu memberatkan dan menyengsarakan manusia? Apakah kita rasa bahawa ibadah-ibadah ini menyukarkan kita, tuan-tuan? Apakah kita rasa ibadah-ibadah ini memberatkan, membebankan kita? Sebenarnya tidak. Disebabkan banyak limpahan-limpahan nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Disebabkan banyaknya peluang-peluang yang Allah Ta'ala sudah sediakan kepada kita. Bila Allah Ta'ala minta kita buat perkara-perkara ini, maka lakukanlah dengan sebaik mungkin. Sebab terlampau banyak nikmat dibandingkan dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka sujudlah, maka bertasbihlah, maka pujilah Allah, baliklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menginginkan kemudahan, keringanan dan kemuliaan bagi manusia. Tuan-tuan, bukankah Allah sebut dalam Quran, Allah bukan nak menyusahkan kita, tetapi Allah banyak nak memberi dalam ibadah sekalipun. Ada rukhsah, ada kemudahan-kemudahannya. Ketika berlakunya darurah, maka ada rukhsah. Mungkin yang sedang mengikuti kita, kalau tak mampu untuk solat dalam keadaan berdiri, adanya solat dalam keadaan duduk. Tak mampu untuk duduk, adanya berbaring. Tak mampu untuk berbaring, untuk kita mengiring, untuk kita solat menggunakan mata, solat dengan hati. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan demi kemudahan. Manusialah yang cuba menjarakkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sungguh Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan kemudahan, keringanan dan kemuliaan bagi manusia. Namun mereka abai, enggan memenuhi seruannya dan tidak mahu tetap di atas jalannya yang lurus. Kita lah, tuan-tuan. Kita yang membuatkan kita jauh. Kita yang menyebabkan kita rasa benda tu susah dan sebagainya. Hawa nafsu melalaikan mereka sehingga setiap sisi kehidupan mereka dipenuhi kezaliman dan pengingkaran. Ayuh sama-sama kita didik hawa nafsu kita supaya melihat setiap pensyariatan, supaya melihat setiap ibadah yang Allah Ta'ala sebutkan kepada kita, yang suruh kepada kita, dilihat sebagai satu bentuk pengibadatan atau sebagai satu bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ketika kesesatan terus mengheret mereka menuju lubang kehancuran, suara kebenaran dan keimanan terus menyeru mereka untuk kembali menuju Tuhan. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala berasa senang ketika hamba-Nya bertaubat dan kembali ke jalannya. Nampak, tuan-tuan? Walaupun manusia telah jauh terjerumus melakukan maksiat, suara-suara kebenaran masih lagi memanggil-manggil, melambai-lambai untuk manusia tersebut balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat Muslim, dalam hadis riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Allah berasa gembira atas taubat hamba-Nya. Tuan-tuan tengok dalam hadis ni. Hadis ni hadis yang sangat hebat.
Allah berasa gembira atas taubat seorang hamba melebihi kegembiraan seseorang yang singgah di suatu tempat terpencil, lagi gersang dan hanya ditemani haiwan tunggangannya serta sedikit bekal makanan dan minuman. Ia lalu menyandarkan kepalanya dan tertidur. Saat terbangun, haiwan tunggangannya telah hilang. Ia terus mencarinya ke sana dan ke sini. Ketika panas dan dahaga semakin mendera, ia berhenti mencari dan berkata, sebaiknya aku kembali ke tempat semula, aku akan tidur sampai ajal menjelang. Tuan-tuan, ini tak habis lagi, saya berhenti kat tengah tu. Hadis ini turut dirakamkan dalam kitab Riyadhus Salihin. Diceritakan kepada kita, Nabi ceritakan kepada kita, Allah nak sebut bagaimana Allah gembira taubat seorang hamba ni. Allah gembira terhadap taubat seorang hamba ni melebihi kegembiraan seorang manusia, melebihi kegembiraan seorang manusia yang sedang bermusafir dengan haiwan tunggangannya, dengan ada sedikit bekalan makanan. Tiba-tiba dalam perjalanan bermusafir tersebut, disinggah satu tempat, direhat sekejap, tiba-tiba haiwan tunggangannya hilang. Tuan-tuan tengok. Tiba-tiba tengah-tengah bersandar, haiwan tunggangannya hilang. Bila haiwan tunggangannya hilang, dicari, tak jumpa. Apa dia kata kat sini? Sebaiknya aku pergi balik tempat yang tadi ni, aku tidur sampailah aku mati pun tak apa. Seolah-olah dah putus asa dah ni. Ia pun kembali dan tidur. Saat terjaga, bila tidur, bila bangun, tiba-tiba ia mendapati di sisinya haiwan tunggangannya berserta pembekalnya dalam jumlah yang lebih banyak. Bangun tidur, nampak, ada pula haiwan tunggangan kat sebelah. Nampak kegembiraan, gembira tak nampak tuan-tuan? Tunggangan, haiwan tunggangan yang hilang tadi ni, tiba-tiba datang balik, elok je parking kat sebelah dia. Kalau anda kata kuda tu elok je duduk sebelah. Dan ada pula bekalan yang lebih pula kat situ. Gembira tak? Subhanallah. Nampak tak apa dia kata? Saat terjaga, tiba-tiba ia mendapati di sisi haiwan tunggangannya itu berserta pembekalan yang dalam jumlah yang lebih banyak. Allah lebih gembira atas taubat hambanya melebihi kegembiraan orang itu yang mendapati kembali haiwan tunggangannya. Orang itu gembira tak? Gembira. Dalam riwayat menyebut tentang terlalu gembiranya lelaki ni tadi sehingga kena menyebut, ya Allah, aku Tuhanku dan engkau hambamu. Aku Tuhanku, aku Tuhanmu dan engkau hambaku. Bukan lafaz syirik ni. Nak lafaz seolah-olah terlampau gembira. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Terlampau gembira. Akhirnya dia tersilap. Tapi Allah nak sebutkan bahawa kegembiraan ya Allah bila kita balik pada Allah melebihi gembiranya lelaki tadi yang kehilangan haiwan tunggangannya ketika bermusafir, dan gembira bila haiwan tunggangan itu balik. Allah lebih lagi gembira bila kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tidakkah kita berasa bahagia dengan sambutan dan kegembiraan Allah itu? Disebutkan kepada kita. Takkah kita rasa bahagia bila Allah nak sambut kita? Pernahkah kita melihat kegembiraan yang melebihi kegembiraan Allah yang sangat agung ni? Bukankah bila Allah gembira ni, akhirnya kita nak kan? Kita tuan-tuan, bila mak ayah kita gembira pun, kita dah cukup tenang dalam hidup kita. Kita buat perkara-perkara yang menggembirakan orang yang kita sayang. Kita nak buat perkara-perkara yang menggembirakan hati isteri kita. Kita buat perkara-perkara yang menggembirakan hati suami kita. Kita gembirakan hati ayah ibu kita. Kita gembirakan hati kawan-kawan kita. Bukankah timbul ketenangan? Tambah-tambah lagi buat perkara yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gembira. Kita balik pada Allah. Kita taubat pada Allah. Ini lambang kegembiraan, lambang kebahagiaan dalam hidup manusia. Bahkan manusia yang paling suci dan mulia sekalipun tidak akan memiliki kegembiraan yang setulus dan semurni kegembiraan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan hambanya yang bertaubat. Ini sebutkan kepada kita ni. Bayangkan bagaimana dengan seseorang yang melakukan dosa dan yang melampaui batas dan menyakiti hati orang lain. Sekiranya dia mendapat penerimaan dan keredaan daripada orang yang disakiti, tentu ia cukup baginya. Kalaulah kita buat perkara-perkara yang orang tak suka, tapi andai seseorang itu memaafkan kita, bukankah kita rasa tenang, kita rasa bahagia? Kan disebutkan, selayaknya dia berasa gembira dan bersyukur. Tentu dia akan gembira jika kesalahannya dimaafkan oleh orang yang disakitinya. Namun dia lebih bahagia, bahkan takjub jika tiba-tiba tanpa didatangi dan tanpa diminta, orang yang disakitinya terlebih dahulu memaafkan dan redha. Allahu Akbar. Itu bagi sifat manusia. Bagi manusia, walau bagaimanapun, kebahagiaan dan keredaan Allah kepada hambanya yang bertaubat jauh lebih besar daripada keredaan siapa pun. Tuan-tuan, kita baca ayat sebegini tuan-tuan.
timbul kesenangan, timbul ketenangan, timbul keinginan untuk melazimi taubat dalam kehidupan kita. Jadi, semestinya taubat menjadi peralihan sempurna daripada satu kehidupan menuju kehidupan baru dan juga menjadi garis pemisah antara dua masa yang berbeza seperti fajar menjadi pemisah antara gelap dan terang. Taubat bukanlah suatu kepalsuan yang sesudahnya pelaku kembali melakukan dosa dan keburukan. Taubat juga bukan suatu usaha gagal kerana kurangnya tekad, tanggungjawab, kegigihan dan ketabahan. Tidak. Taubat yang membuatkan Allah Subhanahu Wa Taala gembira adalah kemenangan manusia melawan pelbagai sebab ketidakberdayaan dan kelemahan. Andai kita dah tahan sangat-sangatlah tapi terjatuh juga, itu tak ada masalah tuan-tuan. Kita balik pada Allah. Tapi bukan kita main-main. Apa istilah orang Melayu? Taubat sambal belacan. Dan taubat, aku taubat ni. Tapi dengan niat langsung tidak menyesal, rasa macam tak apalah, taubat ni sebab tak ada peluang je kot ni. Sebab-sebab tertentu. Tapi yang disebutkan bukan begitu. Tapi taubat dengan tekad, dengan tanggungjawab, dengan kegigihan. Bila kita memang nak menyempurnakan, memang nak tinggallah perkara-perkara yang Allah tidak suka ni. Taubat ialah kejayaan memusnahkan virus kehinaan dan kemaksiatan. Saya ulang balik tuan-tuan. Taubat ialah kejayaan memusnahkan virus kehinaan dan kemaksiatan serta kebebasan dari belenggu nafsu. Taubat ialah keteguhan manusia menapaki jalan keimanan dan kebaikan. Taubat ialah kedewasaan dan kematangan mengikuti jalan petunjuk. Inilah taubat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taha ayat 82. Aku Maha Pengampun bagi yang bertaubat, beriman dan berbuat kebaikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Ini disebutkan kepada kita tentang maksud-maksud taubat yang sangat memotivasikan kita. Kemudian, taubat ialah kehidupan baru setelah jatuh terhina. Peralihan yang akan mengubah bahagian-bahagian jiwa menjadi lebih baik sebagaimana tanah mati dan gersang kembali subur berkat siraman air. Subhanallah. Tengok ayat Syekh Muhammad Ghazali kepada kita ni. Banyak analogi-analogi yang diberikan kepada kita seolah-olah diberikan bagi manusia-manusia yang taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hati semakin gersang, bila hati sudah mati, tapi bila disirami dengan air taubat, maka akan menghasilkan tanaman yang baru. Kita nak perbaharui hidup kita dengan taubat ini, disebutkan kepada kita, memperbaharui hidup bukan bererti memasukkan beberapa amal soleh dan niat baik ke dalam satu bekas yang sedia dipenuhi perbuatan buruk dan akhlak tercela. Tapi memperbarui hidup bukan dengan cara itu. Fikiran seperti itu membuatkan seseorang tidak dapat memandang masa depan secara lebih optimis dan penuh harapan. Bukan nak campurkan ni. Bila kita nak bertaubat kepada Allah, bukan kita nak campurkan akhlak yang buruk pun kita buat sekali, yang baik pun kita buat sekali. Bukan sebegitu. Sebab kebaikan tidak dapat bercampur dengan keburukan. Ingat ayat tu. Kebaikan tidak akan dapat bercampur dengan keburukan. Baik pun nak buat, buruk pun nak buat. Dia tak boleh seiring ni. Bila kita nak buat kebaikan, maka kena tinggalkan keburukan dalam kehidupan kita. Kalau masih lagi melazimi keburukan, ni yang disebutkan ni, mungkin ada something wrong somewhere dalam diri kita. Ada kecelaruan dalam diri kita. Kita nak apa sebenarnya dalam hidup ni? Baik. Ini disebutkan kepada kita. Sikap seperti itu sama sekali tidak menggambarkan ketulusan. Maksudnya tak tulus, tak benar-benar bertekad, tak benar-benar gigih untuk mendapatkan redha Allah. Ketahuilah, hati yang keras membatu kadang-kadang boleh lembut oleh kebaikan dan tangan yang tertutup dapat dibuka oleh pemberian. Dalam ayat berikut Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang orang yang terusir dari pintu rahmatnya. Dalam surah An-Najm ayat 33 hingga 34. Tidakkah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran dan dia memberikan sedikit dari apa dijanjikan lalu menahan sisanya? Dalam ayat Al-Haqqah ayat 41 hingga ayat 43, ia yakni Quran bukanlah perbuatan penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya dan ia Al-Quran bukanlah pula perkataan tukang tenun. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Ia adalah wahyu yang diturunkan Tuhan seluruh alam. Orang jahat kadang-kadang hanya sekejap melalui saat-saat kesedaran. Kemudian dia kembali lagi kepada kebiasaan buruknya. Tuan-tuan, kadang-kadang bila kita dah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sangat hasutan-hasutan yang menyebabkan kita terjerumus semula. Saat-saat kesedaran yang dialami itu bukanlah petunjuk. Orang yang mendapat petunjuk dan kemudiannya mengikutinya bererti telah mencapai fasa terakhir taubat yang sebenarnya. Akhirnya kita nak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar membimbing kita sebenarnya.
bukan disebabkan sebab-sebab tertentu sahaja, tetapi kita nak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mendapat petunjuk dan kemudian mengikutinya bererti telah mencapai fasa terakhir. Jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membuahkan apa-apa selain murka Allah. Potensi kecerdasan, kekuatan, keindahan, keelokan dan pengetahuan akan berubah menjadi kesengsaraan, kedukaan dan malapetaka jika dia dilepaskan dari taufik dan rahmat Allah. Apa guna tuan-tuan harta yang banyak? Apa guna kalau keluarga kita ramai, keturunan kita hebat, jawatan kita tinggi, tapi kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa guna kalau harta benda kita banyak? Apa guna kalau kita rasa kedudukan sosial kita dalam masyarakat tinggi, tapi kita semakin jauh, kita semakin dimurkai dengan Allah? Ini disebutkan kepada kita. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengancam manusia dengan akibat buruk jika mereka melalaikannya dan meninggalkannya. Bayangkan situasi kita berjalan di kaki lima dengan tenang dan santai. Lalu tiba-tiba sebuah kereta dipacu dengan kelajuan yang sangat tinggi ke arah kaki lima tersebut. Kita tahu kereta itu hendak melanggar dan mengancam nyawa kita. Maka tidak ada pilihan lain kecuali cepat-cepat beralih dan mengelak darinya. Allah Subhanahu Wa Taala ingin hamba-Nya merasakan seperti itu ketika mereka melalaikannya. Analogi yang diberikan oleh Syekh Muhammad Ghazali kepada kita. Rasakan, bila kita buat dosa saja ataupun bila kita melakukan maksiat, rasakan seolah-olah seperti kita berjalan di kaki lima, ada kereta yang nak hentam kita. Bila kita melakukan maksiat, rasakan bahawa azab Allah sangat dekat dengan kita. Maka apa yang kita buat? Meninggalkan perbuatan tersebut sesegera yang mungkin. Meninggalkan tempat tersebut sesegera yang mungkin. Beralih kepada tempat yang lebih tenang. Beralih ke tempat yang lebih selamat. Begitu juga konsep taubat. Bila kita melazimi perkara-perkara yang tidak baik, kita yakin ini akan mendatang kemurkaan Allah. Maka tinggalkan tempat tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala ingin hamba-Nya merasakan seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mereka mencari keselamatan dan segera mendatanginya dan bersimpuh dia. Allah banyak dah menyeru kita untuk balik bersimpuh depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Az-Zariyat ayat 50 hingga 51. Segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Janganlah mengadakan Tuhan lain selain Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas untukmu. Taubat menuntut seseorang memperbaharui dirinya, menyusun kembali jalan hidupnya, memulai hubungan baru dengan Tuhannya dengan amal kebaikan dan ikrar melaksanakan sebagaimana isi doa dalam riwayat Al-Bukhari dalam hadis, Ya Allah, Engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau, Engkau menciptakanku dan aku hamba-Mu. Aku terikat oleh janji dan sumpahku kepadamu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu demi keburukan yang telah ku perbuat. Aku mengakui seluruh nikmat-Mu kepadaku dan mengakui seluruh dosaku kepadamu. Ampunilah dosaku kerana tiada Engkau tiada yang mampu memberi keampunan selain Engkau. Ini tuan-tuan, ini hadis Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kita boleh ulang-ulang Sayyidul Istighfar ataupun penghulu istighfar. Akhirnya kita menuntut diri kita, memperbaharui diri kita agar dapat dijadikan sebaik-baik manusia, sebaik-baik sebagaimana yang diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis tuan-tuan untuk bab kali ini. Apa yang boleh kita dapat dalam rumusan bab yang pertama ini tuan-tuan? Kalau ada dalam kitab ini ada diberikan ada 4 rumusan. Apa yang boleh kita dapat daripada bab yang pertama ini? Yang pertamanya, ramai yang menunggu momen yang sesuai untuk melakukan perubahan. Hakikatnya perubahan bergantung pada diri sendiri. Ramai manusia, kita dah baca pada awal mukadimah yang lalu, ramai manusia menunggu-nunggu momen-momen yang tertentu. Aku nak berubah, tunggu makna hijrah dulu. Aku nak berubah, tunggu tahun baru dulu. Aku nak berubah, tunggu hari kebangsaan. Nak tunggu merdeka dan sebagainya. Disebutkan kepada kita, hakikatnya bukanlah disebabkan momen, tapi bermulanya perubahan itu dalam diri sendiri. Yang kedua, muhasabah diri setiap waktu agar kita tahu kekurangan diri, lalu membuat perancangan jangka pendek dan jangka panjang untuk perbaiki diri serta meninggalkan hal-hal yang merugikan. Tengok mulai malam ni, tengok apa yang perlu kita tinggalkan, apa yang perlu kita kemaskan, apa yang perlu kita tambahkan untuk merencana kebahagiaan di akhirat kelak. Yang ketiga,
penuhkan jiwa dengan harapan dan kesedaran. Baca hadis-hadis motivasi ni, akhirnya timbul kesegaran, timbul jiwa kita semangat untuk mendekatkan diri pada Allah. Jangan biarkan kita diselubungi perasaan banyak berdosa sehingga menghalang kita untuk kembali kepadanya. Jangan biarkan dosa-dosa itu menyebabkan kita makin lama makin kita rasa terganggu, kita rasa seolah tidak mendapat keampunan Allah. Dan kita dah baca dah banyak hadis-hadis tentang buatlah lau fa'altum khataya hatta malati sama, buatlah dosa banyak mana pun sekalipun, bila bertaubat kepada Allah, Allah akan balik, Allah akan memberikan keampunan. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan belas kasihannya kepada manusia, mengharapkan dengan bersangka baik kepadanya. Dan yang terakhir, yang keempat, perbaharuilah hidup dengan taubat, kerana taubat memberi kehidupan yang baru setelah jatuh terhina. Taubat bukan tanda kita gagal berusaha. Taubat adalah keteguhan manusia menuju keimanan dan kebaikan. InsyaAllah kita dah dapat pada bab yang pertama ini tentang bagaimana untuk kita perbaharui hidup kita dengan meletakkan motivasi-motivasi hidup dan bertaubat kepada Allah. InsyaAllah bila Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan pada minggu hadapan, kita akan masuk bab yang seterusnya, hiduplah untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kefahaman, Allah Taala memberikan kepada kita kekuatan untuk kita melazimi nak memperbaiki diri je ni. Azamkan dalam hati kita, tanamkan dalam niat kita untuk sama-sama nak jadi manusia yang lebih baik daripada hari semalam, lebih baik daripada hari semalam, yang akhirnya mendapat kekuatan, ketenangan, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira sekadar itu dahulu pada malam ini. Saya ucapkan jazakumullahu khairul jazak. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, yang memberi salam. Saya jawab dengan waalaikumsalam. Boleh sebarkan lagi tuan-tuan. Banyak lagi kelas-kelas mengaji, kelas-kelas yang bermanfaat di klinik mengaji Qubat Center ni. Boleh terus share dan sebagainya. Mudah-mudahan dapat kita melazimi untuk kita merubah hidup kita dengan lebih baik. Jadi terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf atas kekhilafan bicara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.